Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nursyara Amy, host pada hari ini. Bagi pihak se-event Syariah Berhad, saya mengucapkan selamat datang ke webinar pada hari ini iaitu isu-isu syariah dalam kewangan Islam semasa. Oleh itu, saya ingin meluangkan sedikit masa untuk pengumuman. Yang pertama, ketika sesi sedang berjalan, semua peserta dikehendaki berada dalam mod mendengar sahaja. Yang kedua, semua peserta boleh mengikuti sesi soal jawab selepas pembintangan. Sila klik butang raise hand di panel chat jika anda ingin mengemukakan soalan terus kepada para panelis. Yang ketiga, para peserta juga boleh mengemukakan soalan di ruang chat. Mohon perkenalkan diri anda sebelum mengemukakan soalan. Dan yang keempat, sekiranya anda mempunyai sebarang komen atau memerlukan bantuan, anda boleh chat dengan host. Dan juga sebelum sesi berakhir, sila isi borang penilaian online yang pihak kami akan berikan di ruang chat. Sebelum sesi dimulakan, izinkan saya memperkenalkan barisan panelis pada hari ini. Moderator Dr. Suhaimi Yusof, Kepala Pengarah Jabatan Perbankan Islam dan Takaful dari Negara Malaysia. Barisan panelis yang pertama, Dr. Syamsiah Abdul Karim, Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif Pegas Investment Holding, bekas Timbalan Presiden Kanan di Bank Muamalat Malaysia Berhad. Yang kedua, Profesor Madya Dr. Amin Syaharuddin, Dekan Pusat Pengajar Siswa Universiti Sains Islam Malaysia, dan panelis kita yang ketiga, Ustaz Burhanuddin Luqman, Ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara dan Islam. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan sesi kepada Tuan Moderator, Dr. Suhaimi Yusof. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host kita pada pagi ini, Nursyara Aini. Begitu juga seterusnya saya ucapkan jutaan terima kasih kepada organizer yang sudi menjemput kita untuk bersama-sama dalam sesi membincangkan isu-isu syariah dalam kewangan Islam semasa. Tidak lupa juga saya rakamkan jutaan terima kasih kepada semua ahli-ahli panel yang bersama kita pada pagi ini, semua panel-panel yang hebat semua, yang berlatar belakangkan pengalaman yang luas dalam bidang masing-masing. Jadi saya fikir isu yang akan dibentangkan pada pagi ini agak menarik dan insya-Allah kita akan memberikan ataupun ahli panel akan cuba membahaskan isu-isu yang berkaitan insya-Allah. Dan seterusnya saya juga ucapkan jutaan terima kasih ataupun ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir dalam perbicaraan kita pada ataupun bicara kita pada pagi ini dalam sesi webinar secara maya. Jadi ini saya fikir kali pertama organizer organize dalam bahasa Melayu, saya difahamkan demikian. Jadi kita harap semua peserta ataupun yang hadir pada pagi ini akan dapat bersama-sama kita insya-Allah. Jadi isu yang dibahaskan pada pagi ini saya fikir agak besar dan ia suatu perkara yang berat juga untuk kita sama-sama bahaskan. Tapi kalau boleh kita cuba fokuskan kepada isu-isu yang berkaitan insya-Allah. Kalau kita tengok kepada isu-isu semasa, sama ada isu perbankan ataupun isu takaful, capital market, money market, jadi perkara-perkara yang perlu kita bincang mungkin tidak mencukupi. Jadi saya fikir kita mungkin fokus kepada beberapa isu sahaja. Yang pertama, kita mungkin perlu melihat kepada asas-asas syariah, nilai-nilai yang hukum syarak galakkan dalam konteks keuangan Islam. Jadi isu-isu itu penting untuk kita memahami, kita meletakkan konteks ataupun perbahasan ulama berkenaan dengan hukum-hukum syarak dari sudut keuangan ataupun muamalat sendiri. Kalau kita lihat dari sudut perkembangan Islam itu sendiri, kita fikir bahawa
keuangan Islam tidak datang sedebu ataupun kita kata satu perkara yang dibawa satu bentuk yang kukuh daripada awal lagi ya, satu perkara yang kukuh, contohnya dari segi rangka kerja dan sebagainya daripada awal. Tetapi kita melihat kepada perkembangan peringkat demi peringkat, di mana kalau kita tengok pada negara kita dengan diwujudkan satu rangka kerja yang jelas dari sudut aktanya pada peringkat awal, kemudian dilaksanakan sedikit demi sedikit. Jadi saya fikir dengan cara begitu kita melihat bahawa isu-isu syariah dia akan difahami sedikit demi sedikit dan isu syariah digali sedikit demi sedikit, tidak secara keseluruhan. Oleh sebab itu saya rasa ia akan berkembang dari semasa ke semasa, insya-Allah. Jadi dengan cara demikian maka ia akan berlanjutan dan tidak akan selesai dalam masa yang singkat. Jadi sebab itulah kita bawa berbincang pada pagi ini untuk sama-sama kita memahami apakah isu-isu yang berkaitan. Jadi saya mulakan dulu dengan ahli panel pertama kita pada pagi ini, iaitu saya cadangkan Dr. Amir untuk membahaskan apakah isu-isu yang berkaitan dengan fundamental values Islamic finance itu sendiri. Falyatafaddal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih moderator Dr. Suhaimi, barisan ahli panel yang saya hormati dan juga hadiri dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi saya rasa alhamdulillah saya terima kasih kepada pihak CERT kerana menjemput kami sebagai ahli panel pada pagi yang mulia ini, dan topik yang akan kita bincangkan bagi saya sangat penting kerana ia berkaitan dengan isu-isu syariah yang menjadi dasar kepada aktiviti keuangan Islam dan juga perbankan Islam. Soalan yang dikemukakan kepada saya ialah berkaitan dengan apakah prinsip ataupun fundamental mabadi' masarif Islamiah itu sebelum kita bincang secara mendalam lagi. Sebelum saya menjawab soalan itu, saya ingin kongsikan yang saya rasa kita semua tahu latar belakang keuangan Islam ini. Dia didatang dalam era kita ini sebagai satu alternatif. Jadi bila kita bincang tentang alternatif, maksudnya perkara yang sedia ada ataupun kewangan konvensional yang sedia ada itu tidak secucuk ataupun tidak sejajar dengan syariat Islam. Jadi kita bawa datang kewangan Islam, perbankan Islam sebagai alternatif. Alternatif itu kepada Muslim supaya mereka ini mengelak daripada riba yang berleluasa di zaman kita ini. Jadi konteks itu perlu kita fahami, iaitu perbankan Islam ini datang kemudian selepas wujudnya kewangan konvensional yang sangat dominan dalam dunia kewangan sekarang ini. Jadi kita sedia maklum di negara kita sejak 1983 since kita start dengan Bank Islam, waktu itulah kita kata conversion daripada conventional product di-convertkan into Islamic banking product. Jadi saya rasa kita sangat thankful, kita sangat berterima kasih kepada generasi sebelum ini yang usaha-usaha tersebut daripada tahun 1983 hingga ke tahun 2020 inilah kita tengok proses yang berjalan itu conversion, di mana produk-produk kewangan Islam alternatif telah wujud, available, telah sedia ada di pasaran, sama ada dari sudut consumer banking, business banking ataupun treasury banking yang lebih complicated, ataupun dalam capital market, takaful, dan sekarang ini bergerak ke arah Islamic Wealth Management. Semua tersebut adalah usaha-usaha di mana kita telah menghilangkan elemen-elemen riba, menghilangkan elemen-elemen uncertainties, gharar, dan juga menghilangkan elemen-elemen maisir dalam produk-produk konvensional tadi. Jadi bagi saya, especially kalau dalam konteks Malaysia ni, kalau ditanya sama ada adakah kewangan Islam itu dalam keadaan daruri ataupun tidak lagi, saya kata tidak, sebab kita dah ada alternatif dan alternatif dah terpelbagai. Jadi mostly kita bukan dalam keadaan darurat yang memaksa kita untuk memilih kewangan konvensional. Dalam kata lain, maksudnya tak ada choice dah. Memang kena guna kewangan Islamic banking product. Dan
kembali kepada soalan tadi tu, apakah prinsip dalam ulama kita, syarah komiti dan juga Islamic bankers kita, bila mereka convertkan produk-produk tu, one of the fundamentals ataupun prinsipal yang mereka ketengahkan ialah adalah tahqiqul adalah, maksudnya keadilan. Keadilan dalam transaksi keuangan itu. Itu yang dikatakan apabila elemen riba tu dihapuskan, kita gantikan dengan produk yang lebih adil. Produk yang lebih fairness, lebih justice kepada seluruh stakeholders. Jadi apabila kita bincang tentang adalah ini, konsep adil ini dalam transaksi, ia bukan sekadar antara adil kepada pihak customer. Dia bukan adil kepada pihak banker saja. Dia meliputi shareholders. Jadi sebab itulah kita katakan contohnya kenapa qardul hasan tidak kita kembangkan dalam Islamic banking, sebab dia tak, bagi saya tak fair kepada shareholders. Sebab shareholders bila invest duit mereka dalam bank, mereka nakkan profit. Jadi kita nampak qardul hasan tu tak sustain untuk shareholders, tidak adil untuk shareholders. Begitu juga dengan Islamic bankers. Bila mereka evaluate customer kan, creditworthiness of the customer, mereka akan buat proses risk management yang very stringent, kerana mereka nak protect, safeguard the depositors yang letakkan duit dalam memberi keadilan kepada depositors dalam bank tersebut. Begitu juga bila kita tentang keadilan dari sudut customer yang default kan, customer yang default, mereka mungkin bank akan datang untuk ambil balik kereta yang disewa. Jadi proses itu adalah, di situlah valuesnya di mana membezakan di antara conventional bank practices dengan Islamic banking practices. Jadi itu bagi saya prinsip yang pertama ialah tahqiqul adalah li jami'il al-mutaqidin fil masarif Islamiyah. Yang keduanya ialah dari sudut utilizations of the fund. Kita tahu bahawa since beginning, daripada mula lagi, konsep ini sangat penting, di mana fund yang diinvest, fund yang kita dapat perolehi daripada Islamic fund ini tidak boleh kita invest dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab syariat Islam sangat clear. Tak boleh invest dalam gambling, tak boleh invest dalam perkara-perkara yang memudaratkan manusia. Sekarang ni baru kita dengar kan, contohnya kita dengar apa yang dikemukakan oleh SDG kan, oleh UN, SDG-nya Sustainable Development Goals. Kemudian ada pula ESG kan, Environment and ESG, Environment and Social Responsibility. Dan kita ada, dan yang ini sebenarnya dari sudut bagi saya, maksudnya bagi Islamic banking sejak awal lagi kita dah clear benda ni. Maksudnya fund itu tidak boleh diinvest kepada mana-mana aktiviti yang ekonomi yang memudaratkan kesejahteraan manusia. Jadi bagi saya inilah dua fundamental, pertamanya adalah, dan juga dari sudut utilization of the fund itu adalah perkara asas apabila kita nak mengembangkan industri keuangan Islam. Cumanya dari sudut apabila kita dah melaksanakan keuangan Islam ni dah hampir 40 tahun dalam konteks negara kita, jadi timbul isu sejauh manakah principles ini, sejauh manakah al-mabadi' ini telah dicapai, telah dicapai oleh keuangan Islam. Itu persoalannya. Sebab itulah kita nampak, maksudnya ramai yang pengkaji-pengkaji melihat sejauh manakah produk-produk perkembangan perbankan Islam, keuangan Islam itu telah dapat membantu untuk mendapatkan keadilan. Iaitu memang saya rasa perkara yang ongoing proses di mana kita akan tambah baik. Jadi perkara utama yang saya nak tekankan di sini ialah dalam konteks negara kita, bukan lagi isu sama ada syariah compliant ataupun tidak. Benda itu bagi saya dah settle lama dah. Kita dah ada proses dan conversion tadi tu, kita dah settlekan peringkat itu, is a syariah compliant, no doubt. Kita tak boleh ragui lagi. Cuma prosesnya ialah untuk menambah baik dari sudut values tu tadi, apakah values yang patut ditambah, yang itu saya setuju. Maksudnya yang itu perlu ada penilaian untuk kita tambah baik lagi perkembangan kewangan kita dalam konteks semasa. Jadi saya rasa setakat itu dulu Dr. Syaimih, moderator.
untuk sesi yang pertama ini. Terima kasih Profesor Madya Dr. Amir atas penjelasan dan penerangan yang saya fikir agak menarik dan meletakkan satu mabadik untuk kita sama-sama pastikan bahawa prinsip-prinsip yang disebutkan tadi kita apply dalam konteks keuangan Islam yang kita ada sekarang ini. Jadi saya fikir banyak lagi mabadik-mabadik lain yang digariskan oleh para ulama. Tetapi dengan masa yang singkat ini saya fikir mungkin Dr. Amir tidak sempat untuk membahaskan kesemuanya. Tetapi pada asasnya saya rasa pokok pangkal keuangan Islam itu sendiri berbalik kepada adalah itu sendiri. Walaupun dalam konteks prinsip-prinsip lain yang dibawa oleh para ulama, tapi akhirnya dia akan membawa kepada keperluannya bahawa sistem Islam itu melihat dari segi keadilan dan juga melihat kepada bagaimana kita menggunakan dana-dana tadi. Sama ada kita gunakan dengan cara yang halal ataupun cara yang tidak halal. Jadi itu ada batas-batasnya. Untuk panel kita seterusnya, saya melihat kepada isu-isu semasa lah yang kini masyarakat sedang alami dan masyarakat juga ingin mengetahui lebih lanjut dari sudut bagaimana syariah ataupun apa solusi syariah dalam konteks COVID-19 ini. Jadi kita tengok di seluruh dunia pun mereka ada menyediakan kita kata satu garis panduan. Kalau kita tengok di Timur Tengah, mereka pun ada garis panduan sendiri yang mereka kemukakan. Kita di Malaysia pun ada bagaimana kita letakkan satu asas-asas untuk memberi kita kata menyantuni masyarakat dalam konteks isu semasa. Jadi isu semasa yang kita alami ini yang banyak dibahaskan, yang banyak diperkatakan oleh masyarakat isu moral lah, dan bagaimana SAC menilai dalam konteks krisis ini. Jadi apakah prinsip-prinsip yang digunakan oleh SAC itu sendiri. Jadi kita ada wakil daripada ahli Majlis Penasihat Syariah kita, Ustaz Burhan, dan juga beliau juga adalah merupakan researcher di ISRA, dan saya fikir amat sesuai lah kerana beliau banyak mengkaji isu-isu syariah. Dan saya persilakan Ustaz Burhan untuk membahaskan isu-isu yang dibangkitkan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Moderator, para panelis yang saya hormati dan juga penganjur program ini, juga tuan-tuan dan puan-puan pendengar dan penonton di luar sana, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala rasulihil amin wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Berkaitan dengan isu yang semasa yang sedang hangat ini, saya rasa bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia hangat berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, yang barangkali sesiapa yang masih hidup pada hari ini tak pernah menghadapi perkara yang seumpama itu. Dan keuangan Islam juga menghadapi isu-isu semasa yang berkait dengan pandemik ini. Banyak isu-isu yang baru, yang perlu ijtihad baru, yang perlu ijtihad semula dan perlukan taksil syar'i, melihat kembali secara menggunakan metodologi ijtihad, melihat kembali nas-nas syarak dalam perkara ini. Saya mohon untuk share saya punya skrin ni. Ya. Cari pula. Mohon maaf sekejap.
Mohon organizer kalau boleh bantu. Dia ambil masa sikit kot Syah. Buat sekali lagi ya. Ya, cuba. Mohon maaf, tak jumpa pula file tadi. Lepas sementara Ustaz Burhan mencari kita kata apa button-button yang sesuai untuk diklikkan, sebab saya rasa untuk dia uploadkan dokumen itu penting juga mungkin ya untuk reference. Okey. Okey, jalan dah. Alhamdulillah. Saya harap dah keluar pada skrin ya. Okey, mohon maaf sekejap gangguan teknikal. Ya, alhamdulillah. Okey. Masa yang agak suntuk ni saya nak fokus kepada dua perkara. Yang pertama, dunia kita dilanda pandemik COVID. Dan dalam syariah kita ada istilah kita dalam kitab-kitab fiqh ada menyebut, ada membincangkan tentang jaihah ataupun jawaih. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, ini isu syariah dalam keuangan yang jarang dihadapi. Barangkali ini seumur hidup kita sekali dan kita harap tidak akan berulang lagi. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam perkara yang paling berkait dengan pandemik ni barangkali sabda Rasulullah SAW, amara bi wad'il jawaih. Dan dalam satu lafaz yang lain, in bi'ta min akhika thamaran fa asabat jaihatan fala yahillu laka an ta'khudha min thamanihi syai'a bima ta'khudh mala akhika bighairi haqqin. Jadi ini tentang pandemik ni Rasulullah SAW berkait dengan jaihah. Apa itu jaihah? Satu malapetaka, calamity yang kalau dari sudut bahasanya asalnya digunakan untuk malapetaka yang menimpa tanaman. Tanaman tak menjadi, transaction telah pun dibuat, telah dijual lebih dahulu ataupun dalam bentuk jualan telah dibuat tapi barang belum diserah. Barang belum diserah dan ditimpa malapetaka dan rosak hasil-hasil tanaman ini. Rasulullah tanya, jika sekiranya kamu telah menjual kepada saudara kamu tanaman-tanaman, buah-buahan dan ditimpa malapetaka terhadap hasil-hasil tanaman itu, maka tidak halal bagi kamu untuk mengambil daripada harganya sedikit pun. Bagaimana kamu nak mengambil harta saudara kamu tanpa hak? Jadi IOF di dalam standard syariah nombor 36 ada membincangkan sedikit sebanyak tentang isu ini dan bagaimana kita menghadapinya. Apa kesan-kesan terhadap transaksi keuangan. Okey, Mi'yar Asy-Syar'i 36, Al-Awaridut Tari'ah 'ala al-Iltizamat. Awaridut Tari'ah ni perkara yang mendatang. Ada quote-kan juga ya, Inggeris, terjemahan yang official ni, impact of contingent incidents on commitments. Jadi di dalam IOF standard ni jawaih didefinisikan. Kullu ma la yustata' daf'uhu walau ulima bihi ghairi jinayatil adam. Calamities, the term jawaih refers to any incident other than human acts which cannot be avoided even if known. Jadi walaupun jawaih pada asalnya adalah malapetaka yang menimpa tanaman, tapi penggunaannya dan maksud sebenarnya boleh merangkumi apa juga malapetaka yang tidak boleh dielakkan, yang bukan hasil daripada tangan manusia secara langsung. Bukan daripada partis yang terlibat dalam kontrak itu. Apa kesannya dalam IOF standard ini? Dia menyebut dua kesan. Sama ada amendments in the contract. Jadi kalau sekiranya ada calamities yang tak boleh dielakkan, malapetaka, jawaih yang tak boleh dielakkan ni, sama ada boleh mengubah terma-terma di dalam kontrak. Apa yang boleh diubah? Mungkin termasuklah tempoh, termasuklah harga,
termasuklah mungkin pengurangan pada barangan yang perlu diserah, kualiti barang yang boleh diserahkan dan seumpamanya. Dan mungkin apabila dalam keadaan yang ekstrim tak boleh diserahkan langsung, maka kesan kedua adalah pembatalan akad, ditamatkan akad, termination of the contract. Dan IOF juga ada memberi contoh-contoh ala sabilil mithal lal hasr dalam clause yang keempat, awarid al-muaddilah lil iltizam. Perkara yang mendatang ni, contingencies yang membawa kepada perubahan di dalam terma-terma, di dalam transaksi, dalam komitmen. Dan dia menyebut dengan jelas ini adalah untuk example saja, sebab contoh-contoh ni tidak unlimited lah. Dalam ni tak sebut pun pandemik, tak sebut pun contoh COVID ataupun virus dan seumpamanya. Ada 4 contoh yang dibagikan sebagai perbandingan lah untuk kita kiaskan. Seperti cukai custom, levy, perubahan pada harga komoditi yang digunakan oleh kontraktor yang membawa kepada mudarat yang besar kepada kontraktor, tak boleh nak serah di dalam istisna, contohnya di dalam ijarah contohnya ataupun kita nak minta untuk dia beli secara murabahah sebagai contohnya, perubahan pada harga komoditi dan barang-barang mentah. Yang ketiga saya rasa agak menarik, hazar istirad as-sila' al-muta'aqqad ala taslimiha li tanfidh 'aqd al-murabahah aw ijarah mathalan فيزال الضرر الفعلي للمتعامل أو المؤسسة بالصلح أو التحكيم أو القضاء. Kesan daripada perkembangan politik, perkembangan perubahan pada undang-undang yang menyebabkan sebagai contoh barang tak boleh nak dibawa masuk. Tapi itu adalah kesan daripada politik, kesan daripada keputusan kerajaan yang memerintah. Di dalam contoh yang keempat juga, تغير القوانين بما يؤدي لزيادة الالتزامات المالية المترتبة على أحد طرفي الالتزام فتحمل الزيادة على من يحدده القانون أو بمقتضى الاشتراط. Perubahan pada undang-undang yang membawa kepada komitmen financial commitment, komitmen keuangan terhadap salah satu pihak-pihak yang berakad. Okey, ini yang nak membawa kita kepada perkara yang kedua dalam isu yang saya sebut tadi. Kerajaan mengumumkan moratorium bagi pembayaran ansuran perbankan. Jadi banyak isu-isu syariah berbangkit. Jadi pada saya, kita boleh lihat dan apply klausa 4.4 dan 4.3 daripada syariah standard 36 IOF itu dalam kes moratorium. Sebab moratorium diumumkan oleh pihak kerajaan, tiada pengecualian. Ia adalah arahan pihak berkuasa, ulil amri. So, ia sama seperti perubahan pada halangan daripada pihak kerajaan. Kerajaan tidak membenarkan, pihak berkuasa tidak membenarkan. Ia sama seperti klausa yang keempat tadi, perubahan pada undang-undang. Kerajaan jadikan itu satu undang-undang yang bank tidak boleh nak ambil untung. Mesti tangguh ansuran, mesti diberikan selama 6 bulan. Seperti mana dalam teks ucapan PM pada 25 Mac ini, bermula 1 April 2020, bank-bank tempatan akan menawarkan moratorium atau penangguhan balik sehingga 6 bulan kepada peminjam-peminjam individu dan PKS. Pemegang kad kredit yang menghadapi kekangan keuangan boleh memilih untuk menukar baki kad kredit pada pinjaman berjangka. Ini mungkin yang relevan dengan kita, yang nombor 1 tu. Jadi, bank tiada pilihan. Apakah ini membenarkan? So, isu syariah yang berbangkit daripada moratorium ini adalah apakah oleh kerana bank dipaksa seperti itu, angkut-angkut dipaksa, maknanya itu arahan kerajaan, supaya ansuran tidak dikutip. Across the board, semua. Kaya atau miskin, mampu atau tidak mampu, terkesan ataupun tidak terkesan secara langsung dengan COVID ataupun PKP, kawalan pergerakan ini.
kalau diberi pilihan kepada bank, mungkin bank tidak ingin memberikan ansuran tak ambil langsung moratorium ini. Jadi bagaimana persoalannya, antara persoalan yang membangkit daripada moratorium ini, pengstrukturan semula, restructuring dan juga rescheduling. Kalau kita kata IOFI ada ruang untuk membenarkan untuk kita takdil iltizaman, mengubah terma-terma dalam komitmen kita dalam kontrak kita. Bank telah menjual secara tawaruk. Bank telah menjual secara murabah. Bank telah memberi kontrak sewa beli, hire purchase. Bank telah akad musyarakah mutanaqisah dengan customer dia. Jadi apakah boleh distrukturkan semula ataupun hanya boleh reschedule dengan memberi tempoh tambahan tanpa perubahan pada komitmen keuangan. Di dalam saya habiskan antara isu-isu yang bangkit ini, isu yang pertama ni yang sangat besar. Di bawah ini banyak pecahan-pecahan isu-isunya, restructuring dan rescheduling. Banyak perkara yang kecil-kecil, yang teknikal dan operasional yang berbangkit daripada isu yang pertama ni. Dan persoalan semula daripada konvensional kepada Islamik kepada konvensional, saya rasa ini tidak begitu menjadi isu yang besar lah. Kemudian keuntungan berkompaun. Ini pun barangkali agak besar isunya. Boleh tak keuntungan yang ditangguh selama 6 bulan tempoh moratorium itu dikompaun, recapitalize, kita jadikan capital semula, keuntungan yang tertangguh mungkin 1,000, prinsipal yang berbaki ada mungkin 100,000, 100,000 campur 1,000, boleh tak kita recapital menjadi 101,000 dan kita kenakan kadar keuntungan yang baru dan kita compoundkan keuntungan yang tertangguh selama 6 bulan, iaitu 1,000 itu kita kalikan, kita multiply dengan kadar keuntungan yang baru. Katakanlah kadar keuntungan yang baru adalah 3%, 5%. Jadi 1,000 tu boleh tak kita kali lagi sekali. Jadi bagaimana pengstrukturan semula? Boleh diubah ke tak boleh diubah harga asal itu? Mungkin kita kata tak ubah kalau kita restructure, kita tak ubah akad yang dulu, tapi kita buat akad yang baru. So dia tidak terkait dengan perubahan akad lagi, bahkan yang itu telah pun kita tamatkan dan kita buat akad baru. So apa syarat-syarat untuk melakukan akad baru? Itu pun satu hal juga. Jadi isu yang saya dah sebut tadi, mengubah harga dan kadar untung tanpa akad baru ataupun dengan menggunakan akad baru. Kalau ada kesempatan ni, saya tak pasti ada berapa minit, saya tak banyak dah masa. Mengenakan bayaran pampasan ataupun takwid. Kalau contohnya isu yang pertama tadi, reschedule. Kita kata kita tak nak restructure lah, kita nak reschedule, kita bagi tambahan masa 6 bulan nanti. Sepatutnya expire selepas 5 tahun daripada akad. Tapi oleh kerana kita dah bagi moratorium tangguh 6 bulan, kita nak tenure ini tamat, tempohnya tamat pada selepas 5 tahun 6 bulan selepas akad dilaksanakan. Tapi kita tak kenakan apa-apa untung baru. Kita hanya tambah satu klausa, iaitu pampasan. Aku tak ambil apa-apa untung. Aku tak ubah harga. Tapi oleh kerana ini memudaratkan pihak saya nak tuntut pampasan, compensation ataupun takwid. Mungkin takwid yang biasa kita gunakan di Malaysia ini 1%. Tapi dalam konteks ini, boleh tak kita melihat semula konteks takwid ini, apakah elemen-elemen yang kita boleh masukkan dan apa yang tak boleh dimasukkan. Boleh tak kita nak masukkan modification loss dan kita nak apply formula yang berasaskan time value of money. Mungkin harga 1,000 tu sekarang lain, tapi selepas 10 tahun, 1,000 tu kalau ikut konsep time value of money, nilai amount dia dah berubah. Tapi mungkin nilainya sama.
nilai sekarang dan nilai 10 tahun akan datang, walaupun amount dia tu lain, tapi dari segi value-nya sama. Apa yang boleh kita masukkan sebagai elemen-elemen yang diambil kira dalam papasan itu? Kalau kita lihat balik di dalam IOF ni kata penentuan darar fi'li ni ditentukan sama ada secara suluh ataupun tahkim ataupun qada. Okey, kalau partis boleh duduk bersama dan setuju, okey itu suluh. Tapi kalau tak boleh bersetuju bagaimana? Kita kembali kepada pihak berkuasa iaitu bank negara ataupun kerajaan secara langsung. Ataupun qada tak selesai juga kita pergi ke mahkamah lah. Jadi untuk menuntut pampasan-pampasan itu. Kalau tak tutup pampasan tak, ataupun boleh kita kata pengurusan semula menggunakan akad yang baru, kita nak ubah direct di dalam keuntungan. Untung dulu sebab untung dulu semasa kita kira formulanya kita tak ambil kira formula masa, sebab masa adalah salah satu elemen, salah satu faktor. Tapi dulu kita kira 5 tahun sharp, sekarang dah jadi 5 tahun 6 bulan. So ada perubahan pada variable di dalam formula itu. Maka sepatutnya kita kembali kepada formula yang kita telah setujui sama dulu. Kita just ubah variable dia. Ubah nilai variable itu. Itu fair ke? Tak fair ke? Jadi salah satu juga isu yang berbakit juga adalah syarat penstrukturan semula. Kita kata boleh distruktur semula. Tapi untuk semua orang ke? Untuk semua pihak-pihak yang terkesan teruk dengan COVID, dia tak mampu nak bayar, dia bisnes Grab tak jalan, dia dah ambil financing kereta tapi sebab Grab tak jalan, tak ada hasil, jadi kereta bagaimana? Terdesak, sewa tempat, tak ada customer tak boleh nak datang, kena kurung. Jadi bagaimana tu? Apa definisi muksir, apa definisi musir? Apakah solvent dan insolvent dalam definisi yang dibagi oleh bank itu apply kat sini? Jadi apakah syariah perlu buat keputusan? Perlu define. Apa itu musir, siapakah muksir? Ataupun kita serah kepada bank je lah untuk define. Kalau serah kepada bank, pada mereka, kalau sekiranya bank rasa orang ni credit worthy untuk kita bagi new financing, kita refinance dia, kita restructure dia, maka dia adalah musir. Kita serahkan kepada mereka untuk define musir itu, ataupun orang syariah yang define dulu siapa musir, kemudian bank kena apply definisi kita. Ada masa lagi ke Tuan Moderator? 1 minit kalau boleh conclude. 1 minit untuk conclude. Okey. Jadi 1 minit tu saya ajak untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk tengoklah. SSC Bank Negara telah pun ada keputusan beberapa minggu lepas dalam Julai ni. Bukan semua persoalan-persoalan tadi dijawab dalam resolusi ini. Ada 3 poin utama dalam resolusi ini. Penstrukturan semula pemilihan Islam berasas kontrak asas syariah dibenarkan, boleh dilakukan dengan memperoleh perjanjian tambahan yang dirujuk silang dengan terma-terma perjanjian asal dan tidak memerlukan perjanjian baru. Ini bertujuan untuk mengurangkan kos kesulitan pada pelanggan serta beban operasi. Perjanjian baru diperlukan sekiranya penstrukturan semula melibatkan penggunaan kontrak syariah yang berbeza. Asalnya guna ijarah, guna musyarakah mutanafisah, kita nak tukarlah jadi tawaruk, ataupun asalnya beberapa financing, kita nak satu consolidate semua jadi tawaruk je. Jadi itu perlukan kontrak baru. Kalau tak, dalam resolusi ini hanya membenarkan kalau sekiranya untuk dilakukan dengan menambah satu addendum ataupun supplementary agreement terhadap agreement yang asal. Apakah ini bukan kontrak baru ataupun secara legal documentation saja yang tak perlu buat akad baru, tapi dari segi akad tu perlu baru. Kalau dulu tawaruk, sekarang kita nak jual tawaruk baru kan, itu adalah transaksi yang baru, itu adalah akad yang baru. Tapi
untuk mengelakkan masalah-masalah dari sudut legal. Sebab yang terkesan ni mungkin puluhan ribu, ratusan ribu customer seluruh Malaysia kan. Jadi berapa banyak legal agreement yang kita nak buat baru, stamp duty lagi ini akan membebankan dan juga operasinya sangat susah. Terus tujuan semula saya rasa tak perlu saya ulas lah. Isu keuntungan berkompaun ini. Keuntungan berkompaun ni apa basisnya? Pihak bank ni mungkin dah tengok resolusi ini. Cuma keputusan yang akhir yang boleh saya share barangkali sedikit tak ada disebut dalam ni. Pihak SAC minggu lepas bersidang. So bagi kita asas yang sebenar keuntungan berkompaun ini tidak kita benarkan. Kita tak benarkan sebab apa keuntungan berkompaun ini? Sebab untuk meraihkan janib al-ihsan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, kan? Bukan kita cakap keadilan saja tapi ihsan adalah arahan Allah Taala juga. Apatah lagi dalam keadaan yang pandemik ini, kesusahan yang melata, semua orang kena impak yang sangat besar kepada ekonomi negara dijangkakan nanti. Jadi sepatutnya kita taglib janib ihsan ini. Dahlah kita bagi dia untuk tambah untung untuk dibawa accrue kan, nak compound lagi. Jadi untuk kita kata ini siasatan kerana nak taglib janib ihsan kepada para pelanggan. Saya rasa cukup dulu setakat itu yang dapat saya kongsikan dalam masa yang agak untuk ni. Kalau ada kesempatan mungkin kita akan bincang lagi mungkin, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Burhan. Terima kasih Ustaz Burhan atas penjelasan berkenaan isu mora, bukan sahaja di negara kita tapi juga ada fatwa-fatwa daripada negara lain, khususnya daripada Majma' Fiqh Al-Islami, IUFI. Mereka pun ada mereka. Jadi saya fikir perkara ini agak meluas sebab melihat kepada kepentingan orang ramai masyarakat keseluruhannya, dan apa yang kita tekan ialah dari sudut ihsan itu sendiri kepada customer dan juga mereka-mereka yang terkesan. Seterusnya saya nak bawa isu ketiga lah, isu ketiga yang akan saya tujukan kepada Dr. Samsiah. Sekarang ni kita melihat suasana suasana bukan sahaja Islamik tetapi juga konvensional, melihat kepada isu-isu dan sebagainya. Jadi saya fikir penting pada keuangan Islam untuk melihat secara serius, kerana isu social finance ini kita lihat bahawa Islam itu menekankan kepada sedekah dan sebagainya, bagaimana kita akan beban kepada asnaf melalui zakat. Jadi itu social finance adalah isu yang agak menjadi prinsip utama syarak itu sendiri. Jadi bagaimana Islam ataupun keuangan Islam membawa isu-isu ini dalam industri. Sila Dr. Samsiah untuk perjelaskan. Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Warbishrahli wa yassirli amri wa uqdatal bil lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Moderator Dr. Suhaimi, ahli-ahli panel pagi ini, dan juga pengajur CERT kerana memanggil saya lah untuk berbincang tentang isu yang amat penting dan saya rasa merangkumi ke seluruh masyarakat Islam kita, di mana pandemik COVID ini yang telah melanda kesemua kegiatan aktiviti yang kita lalui, dari ibadah kepada muamalat dan segalanya. Ia telah sedikit sebanyak telah ialah menjejas kegiatan-kegiatan kita. Dan saya nak ungkap balik tentang perbankan Islam yang Dr. Amir tadi telah mengatakan lah, yang ia adalah untuk mencapai keadilan dan Dr. Burhan pula mengatakan tentang adil dan ihsan. Jadi dalam perbankan Islam ini saya lihat ada dua perkara yang penting, iaitu ia adalah untuk mematuhi syariah. Jadi pertama, untuk melepaskan dari riba yang berleluasa sekarang ini.
Jadi yang pertama ni telah banyak diaturkan oleh bank negara di mana the syariah kontrak telah disusun atur. Garis pandu telah diberi oleh Bank Negara Malaysia di mana alhamdulillah ada 14 kontrak-kontrak syariah yang telah digunakan oleh perbankan Islam dan financial institution kewangan Islam. Dan mereka telah mengadakan syariah governance juga. Syariah governance ni saya rasa amat lengkap dengan syariah auditnya, dengan syariah risknya, syariah operationnya, operational risk, semua dilihat dari segi semua perkara untuk merangkumi kontrak-kontrak syariah yang perlu kita patuhi. Jadi kita juga ada syariah committee, syariah committee, then we have the Syariah Advisory Council. Jadi bahagian syariah ni memang saya rasa memang dah banyak perkembangan dan dah banyak cara-cara yang telah disusun dan diatur untuk kita mengatasi isu-isu syariah. Tetapi sekarang ni kita lihat kita untuk mencapai maqasid al-syariah itu sendiri. Apakah perbankan Islam dapat memenuhi maqasid al-syariah? Iaitu ia adalah untuk mencapai keadilan dalam socio-ekonomi Islam. Dalam kita mengatakan socio-ekonomi Islam ini, kita mengimbangkan aspek material dan sosial dalam kewangan Islam. Jadi saya tengok juga bank negara telah shift towards VBI, Value Based Intermediation, yang mereka telah kemukakan, telah ketengahkan untuk perbankan Islam untuk mereka mengamatilah VBI ini, kerana kita sekarang ini telah dipantau melalui kontrak-kontrak syariah yang perlu kita laksanakan. Tapi adakah dia mendapat objektif yang hendak dicapai, iaitu keadilan dan keihsanan dalam perbankan Islam ini? Jadi kalau kita lihat, saya akan menggunakan actual activity dan actual example yang bank-bank dan financial institution telah laksanakan untuk mencapai keadilan dan keihsanan ini. Jadi kita lihat bank negara dengan pandemik COVID ini telah melakarkan banyak relief measures. Perkara-perkara yang mereka telah keutarakan seperti pertama tadi yang Dr. Burhan bincangkan adalah moratorium. So ini adalah untuk melihat kepada keihsanan pelanggan-pelanggan, customer-customer, supaya mereka tidak dibebani dengan financial burden, pembiayaan yang mereka telah mengambil. Jadi moratorium ini amat bergunalah untuk keadaan masa sekarang. Dan saya lihat juga ada beberapa measures yang bank negara telah kemukakan, seperti untuk menolong SME daripada economic factor yang kita telah alami sekarang ni. Kalau kita lihat jurang kemiskinan sekarang ni amat ketara. Dengan adanya COVID pandemik ini, kita melihat jurang kemiskinan akan lebih ketara lah. Jadi the income gap dan kalau bahasa ekonomi, the Gini coefficient yang dikira akan lebih tinggi lah, kerana mereka yang B40 akan mengalami loss of job, pekerjaan mereka mereka tidak bekerja, dan penjual-penjual kecil-kecilan ni yang kalau kita nampak penjaja-penjaja di tepi-tepi jalan, mereka tidak boleh lagi berniaga, dan ini telah menjejaskan keuangan mereka. Itu adalah mereka yang di taraf ekonomi yang bawah, B40. Dan mereka yang pula yang kaya, yang kaya makin menjadi kaya. Jadi itulah jurang dia makin lebar. Oleh itu kita lihat
kerana mereka ada saving. So when equity saham menjunam, mereka akan membeli saham-saham yang mereka ada kerana mereka ada kewangan untuk membeli saham-saham ini. Jadi mereka yang kaya akan menjadi lebih kaya, yang dan miskin tidak mendapat peluang. Jadi oleh itu saya lihat Bank Negara telah mengemukakan beberapa relief measure seperti yang saya amat impress adalah iTakat yang mereka kemukakan, di mana Bank Islam telah melopori sebagai pilot program mereka untuk menolong SME dalam membantu mereka dan bekerjasama dengan majlis agama dan pihak ini untuk training kepada peniaga-peniaga kecil ini. Mereka memberikan training dan juga pembiayaan untuk mereka memulakan bagaimana mereka ingin berniaga kecil-kecilan. Dan skill ini skill untuk berniaga ni semua juga diberikan oleh institusi ini. Jadi dia bukan, perbankan Islam ini tidak hanya melihat kepada perbankan, tetapi dia juga merangkumi majlis agama dan pihak-pihak training facilities untuk membantu mereka dalam keadaan COVID ini. Jadi dan juga saya lihat macam takaful juga takaful operators yang di mana policy holder mereka boleh menangguhkan pembayaran polisi mereka, pembayaran insurans itu secara tangguhan. Jadi dalam keadaan COVID ini memang dah beberapa perkara measures yang telah dikeutarakan oleh Bank Negara yang perlu dan amat memerlukan dalam keadaan ini. Jadi saya lihat itu adalah pertama yang bank telah lakukan, dan kalau kita lihat balik kepada perkara yang untuk kita mencapai tadi maqasid al-syariah ini, kita lihat saya umpamakan Bank Muamalat. Bank Muamalat ada jabatan wakaf, dakwah, zakat dan wakaf di mana kebanyakan aktiviti yang secara sosial kita menggunakan wang zakat yang diketepikan oleh bank, yang di mana bank perlu mengeluarkan zakat, wang wakaf di mana bank juga mengetepikan sebagai profitnya ada yang digunakan untuk kegunaan projek-projek wakaf, dan ini kita tak nampak di jabatan-jabatan lain di mana bank-bank mungkin ada CSR, social responsibility ni department, di mana mereka menggunakan kaedah ini untuk menolong. Jadi bank-bank Islam seperti Bank Muamalat dan kita ada juga IBIM IBIM yang di mana institusi bank-bank Islam bersama melakarkan example contohnya My Wakaf, di mana banyak projek-projek sosial yang telah dijalankan melalui IBIM menerusi My Wakaf yang telah dibuatlah diinisiatifkan. Oleh itu kita lihat dengan adanya inisiatif-inisiatif sebagai ini, kita dapat menolong dan cuba mencapai keadilan itu, keihsanan itu. Saya beri contoh, kita ada projek di Sabah di mana ini menggunakan dana wakaf kita membeli bersama Bank Negara juga dengan IBIM membeli mesin pengeringan drying machine for ikan bilis. Ini kerana nelayan-nelayan di sana dan mereka menghadapi kesukaran bila terjejaslah pendapatan mereka bila ada hujan dan sebagainya. Jadi dia tak boleh keringkan ikan bilisnya. Oleh itu kita berikan berbentuk mesin dari dana wakaf untuk mereka
menjana pendapatan yang lebih, kerana kalau musim hujan mereka boleh masukkan dalam mesin itu dan ikan bilisnya boleh dikeringkan. Jadi pendapatan itu bukan sahaja tidak menjejas, tapi dia meningkatkan pendapatan. So ini adalah cara-cara di mana bank dan institusi kewangan boleh menolong SME, peniaga-peniaga kecil dan juga golongan nelayan sebagainya untuk mereka menyara hidup. Jadi itu adalah objektif yang utama saya rasa, selain daripada objektif yang sama pentingnya dan objektif syariah tu. Dan objektif syariah yang keseluruhannya yang tadi saya katakan, maqasid al-syariah adalah untuk mendapatkan keadilan dan keihsanan dalam sistem sosioekonomi Islam. Dan saya nak memberikan beberapa contoh lagi, iaitu ada di negara-negara macam seumpamanya di Singapura, DBS ada mengemukakan social financing untuk social enterprise financing. Oleh itu dia adakan sesuatu structures financing, pembiayaan yang berbeza dengan pembiayaan peniaga biasa. So kalau peniaga datang ke ni, if they are social enterprise, iaitu dia adalah peniaga yang objektifnya adalah untuk sosial. Katakan peniaga yang untuk autism, autism dia menolong mereka yang mendapat autism dan sebagainya. Jadi kalau peniaga ataupun company yang berbentuk begini, yang ada matlamat sosial, yang matlamatnya adalah social enterprise, mereka ada pembiayaan yang berbeza. So they differentiatekan perbezaan pembiayaan pada company ini. Itu saya rasa adalah satu langkah yang kita boleh ambil juga untuk menggerakkan lagi perbankan Islam untuk ke arah ekonomi sosial keadilan ini. Jadi kita bila kita cakap dia berbeza sikit, kalau kita lihat dalam case pandemik sekarang ni, COVID ni, kita lihat measures yang diaturkan tu, kita nampak dia lebih ihsan lah. Jadi kita memberi peluang kepada customer untuk menangguhkan pembayaran, kita memberi peluang kepada customer untuk mungkin mereka mendapat rate yang lebih rendah, profit rate yang lebih rendah, dan cara kita memberi pembiayaan pun berbeza. Dan satu lagi yang saya nak kemukakan adalah tools yang kita gunakan dalam perbankan Islam. Selain pada wang zakat, selain daripada wakaf, kita juga ada Qard Hasan yang kita berikan kepada peniaga-peniaga ataupun institusi yang mungkin memang mereka bukan untuk perniagaan, seperti madrasah, tahfiz dan sebagainya. Mereka ingin membuat development. Jadi kita memberikan kawasan dan penting dalam sudut ini kita ada department yang menguruskan. Kerana kalau kita meletakkannya pada katakan the banking department, consumer business banking katakan, mereka perlu mematuhi beberapa syarat dalam memberikan pembiayaan. Kalau katakan mereka tidak dapat, company itu tidak dapat bayar bulan ni kerana NGO tu mungkin kekurangan dana untuk membayar. Jadi perkara-perkara begini tidak boleh diletakkan pada business banking, tapi mesti ada department yang menguruskannya, yang luar daripada business banking, kerana dia akan terjejas dengan undang-undang pembiayaan yang ditetapkan oleh
oleh regulation of inilah kita ada IFSA yang kita mesti patuhi. Jadi department ni amat penting Jadi setiap bank mesti ada department yang boleh menguruskan perkara-perkara yang boleh menjana dan melihat kepada banyak lagi sosioekonomi untuk kita membantu masyarakat. Dan saya rasa kita sekarang ini ke arah untuk juga menilaikan apakah social impact yang kita telah lakarkan dan apakah social impact yang telah kita buat untuk masyarakat. Jadi selain daripada sekarang ni bank dan financial institution dia mengira ataupun calculate the profit, kita juga perlu mengira apakah social impact yang kita telah dapati daripada aktiviti yang bank telah lakukan sepanjang tahun. Katanya social impact kita dapat mengurangi P40 ataupun kita dapat menaikkan taraf 20 family, 30 family dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara yang we are shifting kita akan pergi daripada bentuk syariah yang memang akan sentiasa ada isu-isu juga, tetapi dia merangkumi perkara yang lebih besarlah, iaitu maqasid al-syariah untuk mendapatkan keadilan sosial ekonomi Islam. Dengan itu saya terima kasih. Terima kasih Puan Moderator. Okey, terima kasih Dr. Samsiah. Kita nampak Dr. Samsiah pun mengambil masa panjang juga untuk selesaikan perbahasan. Walaupun kita peruntukkan masing-masing panel dalam 10 minit Ustaz Burhan pun mengambil masa yang agak panjang tadi. Jadi kita kesetukan masa sebenarnya untuk kita bagi peluang kepada masyarakat yang hadir ataupun audiens ataupun penonton pada pagi ini. Jadi saya rasa kita perlu satu lagi moving forward lah dalam konteks moving forward. Apa yang kita perlukan, sediakan solution lah kepada Islamic Finance. Jadi saya lihat kepada 3 isu yang dibincangkan oleh panel tadi. Contohnya isu berkenaan dengan mabadik syar'i dalam konteks keuangan Islam itu sendiri. Jadi dalam keadaan sekarang ni kita tidak ada satu rangka kerja yang besar yang menyediakan satu mabadik yang kemas, yang mantap untuk dijadikan satu panduan yang praktikal oleh institusi kewangan Islam. Jadi ini penting untuk mereka laksanakan dengan lebih kita kata apa, menjurus, terpandu dan sebagainya. Jadi saya rasa itu pentinglah. Jadi untuk moving forward, isu moving forward ni saya nak bagikan masing-masing panel 2 minit lah setiap panel untuk kita kata bagi ideas dan pandangan. Begitu juga saya melihat kepada isu moral ataupun krisis, kita melihat secara piecemeal isu-isu kecil dari sudut syarak. Jadi adakah mungkin panel ataupun Ustaz Burhan tadi melihat dari sudut kita kata untuk jangka panjang, apakah rangka kerjanya ataupun apakah sifat-sifatnya, prinsip-prinsip syarak yang boleh mengatasi apa-apa sahaja keadaan yang krisis ataupun jawaih tadi. Kemudian dari segi social finance, kita nampak masa depan kita perlu kepada satu pelaksanaan yang kental, yang kemas, yang mantap oleh seluruh institusi kewangan Islam. Mereka boleh gunakan social finance ini sebagai satu solusi untuk melihat impak yang besar kepada masyarakat yang memerlukan. Lebih-lebih lagi lah pada masa krisis. Jadi mungkin boleh wujudkan satu kita kata apa, integration di antara banking institution, takaful institution dan possible juga kepada majlis penasihat agama. Contohnya lah ini pandangan sajalah menggunakan, maksimaskan sedekah yang ada, wakaf yang ada, zakat yang ada untuk kita bagi satu impak yang besar kepada masyarakat bagi menyelesaikan masalah mereka. Jadi melalui sistem yang mantap insya-Allah. Jadi saya tujukan kepada Dr. Amir moving forward bagaimana kita kata kaedah-kaedah ataupun prinsip-prinsip yang perlu diwujudkan.
Dr. Amir kena mic tu buka. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya Dr. Syahmi. InsyaAllah dalam masa 2 minit ni singkat saja. Untuk masa depan ni seperti yang tadi saya kata, kita ni bermula sebagai alternatif. Tapi dengan sebab memang aim kita daripada alternatif, kita nak jadi mainstream, kita nak jadi pemain utama yang akan mendominasi industri dalam konteks Malaysia ni lah, kalau boleh di luar negara. Jadi untuk membawa ni, kita tadi beyond syariah compliant issue tu. Syariah compliant issue dah settle, tapi maksudnya untuk kita jadi mainstream ini, kita kena ada values proposition yang kita tawarkan. Maksud saya ialah bukan sekadar Islamic banking product tu patuh syariah, tetapi juga dia ada values yang dapat dirasai oleh customer, dapat dirasai oleh masyarakat. Jadi Nampak ada breaking sikit suara daripada Dr. Amir. Tak berapa clear. Nanti maksudnya ya, suara agak ada gangguan tadi. Dr. Amir boleh tengok balik kah? Boleh teruskan? Katanya Dr. Amir terkeluar tu. Dia terkeluar ya, tak apa. Okey, kita teruskan dengan Ustaz Burhan kalau ada apa-apa ideas untuk moving forward. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar eh? Ya, jelas. Okey. 2 minit tu agak mencabar. Tak apa, saya nak cuba. Kembali kepada benda yang paling asas yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Pada saya ayat ini sangat besar, sangat agung, meletakkan batu asas dalam sistem keuangan kita, sistem keuangan negara, bagaimana yang sepatutnya dulu, kini dan juga moving forward in the future. Jadi kita perlu faham riba yang diharamkan itu, yang dimahak, yang dihapuskan keberkatannya. Banyak masalahnya. Sekarang ini di dunia interest based financial system, tak terkecuali lah barangkali negara kita juga. Dan bukan sekadar kita perlu hapuskan interest based financial system, kita juga kena tukar apa-apa sistem yang behave macam interest based financial system, yang effectively behavior dia sama. Gunalah apa nama sekalipun. Kita bimbang, ini tak akan membawa keberkatan. Dan Allah Ta'ala juxtapose, letak compare side by side, riba wa yurbi as-sadaqat. Dan menariknya Allah Ta'ala guna perkataan riba juga, wa yurbi, dan menyuburkan as-sadaqat. Dan Allah Ta'ala pilih satu perkataan, as-sadaqat, sebagai satu perkataan yang umum, yang sangat meluas, dan Allah Ta'ala gunakan perkataan plural. Maknanya bukan satu jenis sedekah, tapi pelbagai bentuk-bentuk sedekah. Kalau kita nak suburkan masyarakat kita, negara kita, keadilan dan ihsannya, inilah kita kena suburkan. Sedekah yang saya maksudkan ini, dia bukan seperti mana kalau riba tu dia dah jadi financial system, dia dah jadi begitu sistematik dan sistemik. Dalam semua benda kita ambil kira faktor-faktor riba, kita kira semua keuntungan dengan cara bagaimana time value of money, dengan cara orang kira riba. Jadi begitu juga sedekah, yang kalau betul-betul kita nak lawan riba ini, perlu sedekah yang sistematik, dan yang juga sangat penting sedekah yang sistemik, yang menyeluruh, menyelinap ke semua aspek. Bukan yang kita nampak kalau kita sebut sedekah ini hanyalah zakat, wakaf, derma, itu sahaja. Tapi sedekah yang kita maksudkan, dia merangkumi VBI, dia merangkumi social financing, merangkumi zakat yang wajib, merangkumi juga wakaf dan ta'awun. Bahkan ia sepatutnya merangkumi semua bentuk tabarruat.
memberi hutang kepada orang itu pun adalah sedekah, menangguhkan ansuran orang bayar itu pun sedekah, harga yang kita kurangkan pun adalah satu sedekah, sewaan yang kita tak kutip, tangguh dulu orang hadapi masalah pun sedekah ataupun kita kurangkan. Gaji tetap, orang yang menerima gaji tetap sepanjang pandemik ini, saya rasa mungkin juga perlu, kalau nak sedekahnya adalah potong gaji mereka, disalurkan ke tempat-tempat yang lain. Peruntukan-peruntukan kerajaan yang diperuntukkan kepada jabatan-jabatan kerajaan tertentu, peruntukan itu tak perlu dah, sebab mungkin mesyuarat banyak tak boleh dibuat, convention tak boleh dibuat. Jadi peruntukan-peruntukan itu boleh disalurkan kepada bahagian-bahagian lain yang betul-betul memerlukan. Ini pun adalah satu bentuk sedekah. Kita ada sedekah zakat, itu kita kata sedekah, dan kita mungkin juga perlu extend sedekah wajibah. Cukai, quote-unquote. Kita kata cukai ni benda yang serabut yang kita dengar kan, psikologinya. Tapi kalau kita kata ini adalah sedekah wajibah on top of zakat. So mungkin dia berbeza dari segi psikologi dia. Orang-orang yang kaya ramai ya dalam semasa PKP ni, orang yang berniaga saham, orang yang berniaga perniagaan digital yang meningkat berganda-ganda income mereka, sepatutnya juga menyalurkan dengan cara sistemik. Kerajaan boleh potong, mungkin tingkatkan lagi income tax mereka daripada 30% jadi 40% untuk orang yang super rich ini. Jadi masalah kita bukan sebab tiada duit dalam negara, tapi duit tidak mengalir, duit tidak bergerak. Amount duit sama, tapi dia velocity dia sangat slow, seolah-olahnya kita ada tangki-tangki, duit masuk, ada yang duit masuk tapi tangki itu penuh, dia tak ada saluran keluar, dia melimpah-limpah. Tapi ada tangki yang air tak masuk, sepatutnya yang ini dialih kepada tangki-tangki yang air tak masuk. Akhirnya semua orang dapat equitably dan juga secara equity-nya. Ikut dulu dah. Lebih. Terima kasih Ustaz Burhan. Menarik cadangan dan pandangan ideas yang baru. Saya nampak ruang untuk kita membuka satu dimensi baru dalam keuangan Islam. Saya rasa menarik sekali dengan konteks wayurbis sadaqat, ambil prinsip ini dan bagaimana kita akan applykan. Kalau ikutkan Ustaz Burhan tadi, dia secara menyeluruh. Saya rasa menarik dan mungkin ada platform satu lagi yang bahaskan ini untuk wujudkan satu, kita kata apa, sistem as-sadaqat, wayurbis sadaqat. Sebab kalau ikutkan Ustaz Burhan tadi, dia letak side by side, maksudnya sebelah satu yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Amat menarik dan insyaAllah kita mungkin pihak organizer boleh rancang satu lagi forum. Seterusnya saya bagi peluang kepada Dr. Samsiah. Silakan. Terima kasih. Jadi tak maaf tadi saya banyak makan masa. Dan saya ingin follow up daripada Dr. Burhan tadi yang mengatakan riba dengan sedekah, tapi saya lihat pada riba dan muamalat ataupun perniagaan yang di mana ayat Quran yang mengatakan Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan muamalat. Tetapi dan riba itu macam muamalat itu macam riba, kan? Jadi bila kita lihat dia terlalu dekat. Jadi sistem konvensional yang ada sekarang ini dia adalah sistem menggunakan sistem debt ataupun loan dan ia sistem riba. Jadi bagaimana kita nak shift towards banyak yang ke arah perniagaan, ke arah a lot of business transactions, ke arah real economy. Oleh itu saya lihat dengan kaedah teknologi yang ada sekarang dan dengan pesatnya, kalau kita lihat COVID ni dan pandemik ni, teknologi tiba-tiba menjadi satu kaedah wadah yang amat penting. So lahirnya fintech dalam perbankan Islam. Lahirnya VC crowdfunding. Kita nampak fintech teknologi di mana pembiayaan sesuatu
perniagaan atau sesuatu projek itu boleh disalurkan dengan cepatnya dan dengan mudahnya dan menggunakan kontrak-kontrak yang the real economy lah, supaya peniaga-peniaga ni dapat melahirkan produk-produk mereka. Dan ia tidak lagi in the future perbankan institusi perbankan ini seharusnya evolve lah. Dan saya tengok teknologi yang akan mengubah ni lah semua. Jadi saya harap ini adalah ke arah kebaikan, dan teknologi juga kalau kita lihat dalam fintech dalam kaedah fintech, dia mengurangkan juga banyak kos. Tadi Dr. Burhan pun ada mengatakan kita dengan webinar macam ini kan, kita dah tak perlu ada sewa auditorium yang besar, kadang makanan yang kadang terbuang dan sebagainya. Jadi ini adalah ke arah lebih efisien dan lebih cost cutting lah, insya-Allah. Okey, terima kasih Dr. Samsiah. Masa kita pun dah agak singkat untuk kita bagi ruang kepada yang di luar sana yang bersama-sama kita pada pagi ini untuk bertanya. Ustaz Burhan, kalau boleh menjawab soalan pun, kalau boleh ringkas, kalau ada soalan nanti jawapan kena ringkas ya. Sebelum kita pergi kepada soalan bertulis, ada tak soalan yang untuk ajukan secara langsung? Sekiranya ada, dipersilakan sekarang. Kalau tak ada, saya baca soalan yang saya dapat, soalan bertulis. Iaitu ini isu yang dibangkitkan, mungkin mana-mana ahli panel boleh menjawablah ya. Moratorium ke atas instalmen pembiayaan rumah dan kenderaan dibuat secara total, tidak kira sama ada untuk orang yang berada atau tidak, dan sama ada pembiayaan ke atas rumah atau kenderaan yang pertama atau kedua dan seterusnya. Semua ahli panel setuju dengan konsep adil dan saksama, tetapi saya lihat asas maqasid syariah, daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah tidak digunakan. Sepatutnya moratorium hanya untuk pembiayaan rumah yang diduduki peminjam sahaja, satu kenderaan sahaja, kerana itu berupa daruri. Dalam konsep adil dan saksama, pada pendapat saya, kita juga perlu lihat impak ke atas kaki tangan, pendeposit dan shareholder bank. Adakah kerugian bank semasa moratorium ini ditanggung oleh kaki tangan, pendeposit atau shareholders? Jangan pula ada yang kata ini konsep kapitalis. Membenarkan pembiayaan rumah dan kenderaan bukan daruri yang akan menyebabkan yang kaya semakin kaya dan pihak mana pula yang akan terkesan. Kesemua shareholders, kaki tangan, pendeposit dan peminjam perlu dalam ekosistem perbankan. Mohon pandangan ahli panel. Panjang soal, bentuk soalannya panjang ya. Jadi saya rasa masing-masing ahli panel mungkin ambil masa untuk menjawab. Jangan panjang lah kalau boleh. Silakan. Silakan. Saya nak mula dengan siapa? Ustaz Burhan dulu ke? Ustaz Amir ada? Ustaz Amir? Amir dah masuk balik. Ya. Sila Syekh Amir kalau ada nak respon. Ustaz Burhan? Mungkin Ustaz Amir tak masuk. Okey. Okey. Okey, dah masuk. Sila. Begini, saya rasa semua kita tahu bahawa moratorium ni seperti yang Ustaz Burhan jelaskan tadi, ia bukannya pilihan bank. Malah ia adalah satu direction daripada government. Jadi bila government bagi direction, dia kata semua rakyat Malaysia ni yang ada financing dekat bank Islam ke whatever, memang berhak untuk mendapat moratorium. Sama ada ia ni adalah car financing ataupun house financing. Jadi semua tu. Jadi ini bukan isu di pihak bank, tapi lebih pada isu daripada pandangan ahli government yang melihat gitu. Jadi bila kita kata nak kata dia bukan hanya sepatutnya moratorium hanya untuk daruri saja, saya tidak setujulah. Maksudnya kerana ia bukan pilihan di bank, ialah satu direction yang government, jadi bank sama ada convention Islamic Bank terpaksa terimalah dan terpaksa melaksanakan amalan tersebut. Itu saja komen daripada saya. Ya, terima kasih. Ustaz Burhan. Ya betul mana yang disebut oleh
Ustaz Dr. Amir tadi, dia bukan pilihan bank. Dibuat di peringkat yang lebih tinggi pihak kerajaan, dan bagaimana mereka buat keputusan itu, wallahualam, ada perkiraan-perkiraannya, saya percaya. Walau bagaimanapun, maqasid syariah pada kita memang sepatutnya, betul lah, saya setuju sangat dengan pandangan yang bertanya tu. Maqasid syariah, fiqhul aulawiyat memang sepatutnya diambil kira dalam semua keputusan. Cuma maqasid syariah dan fiqh aulawiyat mungkin setiap orang melihat dengan perspektif yang berbeza. Bagaimana dia mungkin domino effect. Mungkin kalau kita kata nak kenakan orang yang hanya ada satu rumah yang dia tinggal saja yang diberikan moratorium. Tapi bagaimana pula orang yang ada mungkin 5 buah rumah, dia sewakan, tak ada penyewa yang duduk, dan kemudian dia tetap terpaksa bayar hutang sewaan tu setiap bulan. Jadi bagaimana dia, kalau kita tak bantu dia mungkin akan ada pekerja-pekerja dia akan bankrupt, pekerja dia akan bankrupt, mungkin ramai juga yang akan terlibat seperti itu. Jadi kita tak boleh melihat pada satu aspek daruriyat begitu, dia daruriyat kepada masyarakat keseluruhannya. Dia mungkin akan ada domino effect dia. Seorang yang fail untuk bayar, mungkin beberapa orang yang gagal bayar, default, bank akan terganggu. Apabila bank terganggu, depositors pun akan terganggu, shareholders pun akan terganggu, banyak industri lain akan terganggu. Itu ringkasnya lah. Ya, terima kasih Ustaz Burhan. Dr. Samsiah, adakah komen? Kalau ada, ringkaskan 1 minit. Sedikit saja. Kerana ialah bila kerajaan membuat sesuatu keputusan tu kan, dia merangkumi semua, kerana untuk mengoperasikan dan dengan masa yang agak singkat mereka terpaksa kira sekali inilah semua yang diinikanlah, tak ada kita memilih adakah orang ni mampu tadi macam Dr. Burhan ada mengatakan dia kalau katakan ada 5 rumah. Jadi bila keputusan tu dilakukan, dia merangkumi semua orang. I think itu juga kepada ada perkara yang lain yang juga kerajaan sekaligus memberikan perkara tersebut. Tapi kalau kita ada tadi yang saya cakap, teknologi yang tinggi big data, kalau kita boleh melihat sesiapa yang mungkin kita grupkan antara mereka yang akan terjejas yang paling tinggi. Jadi itu lebih baiklah. Tapi sekarang ni saya rasa proses itu tak ada. Itu sajalah yang saya nak katakan. Okey, terima kasih Dr. Samsiah. Kita ada soalan yang kedua daripada saudara Kushairi Zamri. Soalan dia, Assalamualaikum, selamat pagi. Adakah kemungkinan kepada pihak bank untuk mengenakan takwid kepada kerajaan kerana mengarahkan bank memberi moratorium secara total kepada semua penerima biaya tanpa mengira keutamaan terhadap maqasid seperti sebut atas? Agak susah soalan tu. Ini saya rasa moderator patut jawab ni. Setuju. Ya, susah nak jawab tu. Tak apalah. Saya rasa secara umumnya kita meletakkan bahawa kerajaan tu sebenarnya menjaga masalah umum dan masalah negara. Jadi mereka sebenarnya lebih mengetahui apa kebaikan untuk masyarakat dan rakyat semuanya. Sebab mereka bekerja, kerajaan itu bekerja untuk rakyat. Jadi apa-apa dasar dan apa-apa sahaja keputusan yang diambil sebenarnya telah mengambil kira semua perbahasan di peringkat bukan sahaja di peringkat kita kata apa pembuat polisi itu saja, kementerian tertentu, tapi contohnya Kementerian Keuangan sendiri mengambil kira semua kementerian-kementerian lain, pandangan-pandangan daripada sama ada regulator, daripada industri dan sebagainya sebelum membuat sesuatu keputusan. Jadi mereka sudah ada pertimbangan yang agak wajar pada pandangan mereka. Jadi kita rasa benda tu sepatutnya kita meletakkan sebagai satu maqasid umum, kerana sebenarnya maqasid ni pun kita lihat bukannya perkara mudah untuk semua orang apply maqasid. Contohnya pada saya lah, pandangan secara peribadi, bahawa maqasid itu sendiri perlu ditentukan oleh pihak yang mempunyai kuasa. Contohnya kuasa kerajaan, dia ada kuasa.
regulator dia ada kuasa. Maqasid itu datang daripada situ. Tetapi bagaimana proses membawa maqasid ataupun proses mewujudkan satu keputusan berdasarkan maqasid itu mesti ada proses yang jelas lah, transparent dan juga clear kepada masyarakat. Itu pada pandangan saya. Jadi kalaulah kita nak bagi masyarakat mengambil semua perbahasan, letak atas maqasid, saya rasa itu mesti dilihat semula lah. Tidak semua orang, tidak semua institusi yang boleh menggunakan asas maqasid. Wallahu a'lam. Itu menjawab secara umum soalan tadi. Ada lain-lain soalan daripada kawan-kawan, rakan-rakan di alam maya? Jadi kita di alam maya sekarang ni. Saya bekerja daripada rumah masa ni. Jadi itulah rupanya bekerja daripada rumah lebih banyak kita kerja banding daripada office. Sebab office kita dalam perjalanan ke office tu 2 jam pergi balik, dah situ dah rugi dah. Daripada rumah start daripada lepas subuh dah boleh kerja sampailah kita tidur. Jadi banyaklah, makin banyak pula kerja. Jadi silakan pertanyaan kami lalukan. Kita ada masa dalam 4 minit lagi, 5 minit. Dr. Saimi, just nak respon sikit terhadap yang persoalan tadi tu. Saya percaya bila government buat sesuatu regulation, dia akan tengok the stability of banking industry. Jadi kalau kata bank pula nak minta charge takwid kepada government, saya rasa tak perlu, sebab government itself dia dah kaji dah sama ada bank ni mampu untuk absorb all these moratorium liabilities ni. Jadi saya rasa bantuan yang akan disalurkan kepada bank-bank itu akan datang dalam bentuk pelbagai cara. Government, saya rasa perbincangan tu telah berlaku mungkin dari sudut tax reduction, banyaklah saya rasa inisiatif-inisiatif yang government sendiri akan membantu institusi perbankan Islam di negara kita lah. Ya. Jadi kalau kita nak bahaskan isu maqasid ni luas ya. Sebab tu Syatibi dia bagi 2 isu maqasid. Kita nampak 2 lah, tapi memang banyaklah bawah 2 tu. Contohnya maqasidus syari'. Maqasidus syari' tu bagaimana Allah tentukan. Kita nak faham bahawa maqasid tu dari sudut syaratnya bagaimana keputusan dia. Kemudian maqasid al-mukallaf. Jadi yang ni yang kadang-kadang kita lihat kepada bagaimana kita melihat kepentingan masing-masing dan sebagainya. Jadi panjang perbahasan cabang-cabang maqasid yang dibahaskan oleh Al-Syatibi itu sendiri. Silakan ada pertanyaan lain. Ahlan wa sahlan. Kalau tak ada, kita akan tangguhkan perbincangan kita dan kita akan bawa kepada, ya ada ya? Silakan. Tak dengar? Ada pertanyaan kan? Silakan. Okey, ada soalan bertulis juga. Salam saja nih. Maaf sekiranya para panelis ada menerangkan berkenaan krisis ke atas kewangan Islam semasa. Selain itu, RNR, apakah impak krisis kewangan Islam di seluruh dunia yang mengamalkan kewangan Islam sekarang? Mohon ringkasan. Silakan, panel ada nak respon. Masa dah singkat, tinggal 2 minit lagi ataupun 1 minit. RNR tu apa Ustaz? Itulah selain itu RNR, apakah impact krisis? Restructuring dengan rescheduling. Ya, RNR tu restructuring. Silakan, ada panel nak respon? Saya bagi satu panel, seorang panel je respon boleh? Ustaz Burhan adakah nak bagi? Saya tak berapa nak faham soalan tu. Mohon ringkasan restructuring dan rescheduling. Ini jadi panjang pula nanti kan. Panjang. Cuma restructure ni secara ringkasnya selalunya kita gunakan untuk kalau kita nak extend the tenure dengan perubahan kepada payment tu. Mungkin pada pricing, harga baru dengan sebab ada extension tu. So kita buatlah restructure menggunakan akad baru dan sebagainya. Reschedule tu secara umumnya sebab definisi ni pelbagai ya.
Dia tak ada yang betul-betul fix, tapi selalunya digunakan reschedule ni apabila kita nak bagi extension masa tanpa ada financial implication dari sudut penambahan kepada total payable amount tu. Secara umumnya begitulah. Akhirnya sekarang ni dikatakan dah lebih kurang sama lah penggunaan sebab itu disebut R&R je lah. Semua isu lain yang selain daripada R&R ni dia berkait dengan ni lah, isu nak yang saya listkan tadi tu, ada beberapa list tu dia nak kenakan, nak tambah untung boleh ke tak boleh, bagaimana nak tambah untung, boleh ke melalui suluh, melalui tahkim ya, tanpa perlu akad yang baru, hanya kita duduk balik untuk setuju dengan pricing yang baru. Kemudian isu yang berkait juga kalau sekiranya fixed rate dengan floating rate, sekiranya untuk fixed rate dalam reso SAC itu kata tak boleh recapitalize, tak boleh compoundkan profit dia. Bagaimana pula floating rate? Floating rate tu sebab ceiling rate dah ada. Jadi boleh tak kita adjust kepada efektif monthly payment tu menggunakan, tapi dalam range di bawah pada ceiling rate. Tu boleh ke tak boleh. Jadi saya nak explain panjang-panjang pun saya tak mengizinkan lah. Ya, okey. Terima kasih Ustaz Burhan. Kalau tidak ada soalan-soalan lain, kita boleh tangguhkan perbincangan kita. Dan adakah soalan lain? Saya bagi lagi sedikit satu soalan kalau ada. Kalau tak ada, kita tangguhkan dulu perbincangan kita pada kali ini, sesi ini. Dan dengan itu saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada semua panelis yang ada pagi ini, Profesor Madya, Dr. Amir, Ustaz Burhan, Dr. Samsiah yang sudi lapangkan masa, beri ruang kepada kami semualah, sama ada saya sendiri, rakan-rakan organizer dan juga rakan-rakan maya yang hadir pada kali ini. Dan saya juga panjangkan ucapan terima kasih ini kepada organizer yang memberi ruang kepada kami semua ya. Yang telah memberi ruang kepada kami semua untuk kita membincangkan ataupun membicarakan isu-isu semasa berkaitan dengan syariah, isu syariah dalam keuangan Islam. Jadi isunya besar. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak manfaat daripada apa yang telah dikongsikan oleh ahli panel semua. Saya mengakhiri perbincangan kita pagi ini dengan satu ayat yang saya bawa kerana ayat ini berkaitan dengan kesemua isu-isu yang dibincangkan oleh ahli panel, iaitu dalam surah An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dengan itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih di atas perkongsian semua panelis. Kami berharap dapat berjumpa lagi di program kami yang akan datang. Sebelum kita akhiri sesi webinar ini, sila isi forum penilaian pada pautan di panel chat. Bagi pihak CERT, saya ingin meminta maaf atas segala kekurangan yang berlaku semasa webinar ini. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.